Sejak mengumumkan menjadi calon pilihan raya kecil Kajang, Datuk Zahid Ibrahim telah melontarkan pelbagai tuduhan terhadap keadilan dan Datuk Seri Anwar Ibrahim seolah-olah dia menjadi skipper kepada UMNO untuk pukul kita. Seolah-olah dalam kempen ini tugas untuk mengkritik dan menyerang keadilan telah di-outsourcekan kepada Datuk Zahid Ibrahim. Kebanyakan tuduhan itu tuduhan yang mempersoalkan ketelusan, integriti dan budaya politik yang dibawa oleh keadilan. Kononnya parti kami ini tidak telus, tidak berintegriti dan lain-lain. Kebelakangan ini Datuk Zahid Ibrahim buat pula cabaran untuk berdebat dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim, juga kononnya atas alasan integriti dan ketulusan. Saya mulanya tak mahu beri maklum balas lah, biarlah dia nak bercakap seorang. Tapi sebab kawan-kawan wartawan jugalah, terutamanya kawan-kawan daripada Free Malaysia Today yang selalu tanya saya, jadi saya akhirnya buat keputusan. Kata tak apalah, dia tanya, saya juga ada beberapa soalan kepada Datuk Zahid Ibrahim mengenai kredibiliti beliau yang beliau perlu jawab. Jika beliau lantang berkempen atas platform ketelusan dan integriti, dan beliau beri gambaran bahawa beliau ingin bertanding ini untuk menyelamatkan kerajaan negeri Selangor dari ahli politik yang kononnya akan membawa budaya rasuah dan campur tangan dalam pentadbiran kerajaan negeri, maka sewajarnya lah beliau juga perlu mempunyai rekod yang baik dalam perkara itu. If you want to preach and campaign on a platform of integrity and transparency, you must make sure that you are the most, you also have the same kind of integrity and transparent in your dealings with governments previously. Otherwise, you cannot be campaigning on credibility when you yourself don't have credibility. Samalah kalau Datuk Seri Shahrizad Jalil ingin bercakap dengan saya soal macam mana mahu menjaga wang rakyat dengan baik. Look yourself in the mirror first. Dan perkara itu yang perlu kita tanya kepada Datuk Zahid Ibrahim. Because this is how he has style his campaign. Kerana keadaan sebenarnya tidak begitu. Dan saya ada pengalaman peribadi dengan Datuk Zahid Ibrahim yang saya ingin bawa kepada pengetahuan umum. Contohnya dalam tempoh pendek, lebih kurang setahun apabila beliau menyertai keadilan, orang yang berkempen atas platform ketelusan dan integriti inilah juga yang tidak segan silu cuba menggunakan kedudukannya di dalam parti. Dan pada ketika itu dia ahli biasa pun, bukan ada jawatan tinggi dalam parti pun, untuk mempengaruhi keputusan kerajaan negeri Selangor berhubung beberapa projek yang diusahakan oleh rakan beliau atau pihak-pihak yang bersabit dengan beliau. Sebagai Ketua Eksekutif Pejabat Penasihat Ekonomi Negeri Selangor, I was at the time the Chief Executive at the Economic Advisory Office. Saya pernah didatangi sendiri oleh Datuk Zahid Ibrahim melalui email yang saudara-saudari boleh tengok sendiri, dan sekali di restoran sebelah yang at one point was operated by him, yang meminta supaya pejabat saya campur tangan dalam dua projek yang diusahakan oleh rakan ataupun pihak yang bersabit dengan beliau. Projek pertama melibatkan tanah seluas 26 ekar di Batu ataupun Selayang, di sempadan Batu Selayang. Saya dimaklumkan oleh beliau bahawa rakan ataupun rakan kongsi beliau telah pun membuat cadangan pembangunan bersama dengan kumpulan hartanah Selangor Berhad. If you refer to the email, that email daripada beliau, Kabo Free itu dia punya email. You tak percaya, you email to him after this. Email yang dihantar kepada saya on 25th June 2010. Dia bermula dengan another easy call. Bagi dia, campur tangan keputusan projek ini is just an easy call. Jadi saudara-saudari boleh tengok sendiri, kumpulan hartanah Selangor having dispute with state government what to do with 26 acre land in Batu. Just need Tan Sri to okay the proposal. Ini bukan saya sebut, ini daripada Datuk Zahid sendiri. You bring this email, refresh his memory about this email. Pada 25 Jun 2010, dalam satu email yang saya sertakan bersama,
Datuk Zahid Ibrahim secara terang-terangan memohon pejabat saya campur tangan dengan melobi Tan Sri Khalid Ibrahim, Menteri Besar Selangor, untuk meluluskan cadangan yang dibuat oleh rakan atau pihak yang bersabit dengan beliau itu. Kemudian dalam email sebelum itu dan juga pernah disebut secara lisan, email yang di-forward kepada saya pada 22 Jun 2010 selepas beliau bercakap dengan saya, as spoken, see if possible, email daripada Summit Stream kepada Datuk Zahid bin Ibrahim, Kabo Free, mengenai 2 lot tanah di Petaling Jaya. Datuk Zahid juga melalui email dan sebutan lisan itu cuba mendapatkan bantuan untuk mendapatkan tanah PT70 dan PT71, iaitu 2 lot tanah premium di Petaling Jaya, juga bagi tujuan untuk dibangunkan oleh rakan atau pihak yang bersabit dengan beliau. Sesuai dengan tugas saya sebagai ketua eksekutif pada ketika itu, bila ada sesiapa pun, sama ada pegawai ataupun ahli parti ataupun rakyat biasa, apabila ada sesuatu yang dimaklumkan, saya bincangkan dengan Datuk Seri Anwar. Kami berbincang dan kami bersetuju bahawa permintaan itu tidak menepati prosedur pejabat kami, dan pejabat kami tidak boleh dibenarkan untuk digunakan oleh pimpinan parti untuk melobi atau mempengaruhi keputusan kerajaan negeri, terutamanya yang bersabit dengan harta-harta awam sebegini. Untuk record, to the disappointment of Datuk Zahid, I'm sure, the issue was never even brought to the attention of the state government, because at our office level, we felt that it was improper to allow for the office to be used to lobby for projects and assets like this. Oleh itu, saudara-saudari boleh semak email saya kepada Datuk Zahid pada 13 Julai 2010. Saya membalas email Datuk Zahid yang awal itu untuk memaklumkan kepada beliau prosedur yang sepatutnya beliau guna pakai dan akan diguna pakai oleh pejabat kami dan Kerajaan Negeri Selangor dalam menangani permohonan pembangunan bersama harta-harta Kerajaan Negeri Selangor.